Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rzuqna mataba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mati lagi dikasih seluruh jantan puasa surau muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kita menyambung daripada kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau serta kita mendapat keberkatan daripada kitab ini insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Kita menyambung pada hadis yang ke-363. Betul. Ibnu Abbas berkata, makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi wa bil Madinati 10 wa tuwaffa wa huwa bin 63. Kalau ikut pada pengajian dengan guru saya, wa tuwaffa, bukan wa tuwaffi, wa tuwaffa wa huwa bin 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun dan wahyu diturunkan kepada baginda. Baginda menetap di Madinah selama 10 tahun. Kemudian baginda wafat ketika mana berusia 63 tahun. Baik, kita masih lagi dalam membicarakan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mana usia 63 tahun. Baik, kita tengok lagi dalam hadis yang lain, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan berkata dalam khutbah. Ini ketika mana Sayyidina Muawiyah semasa dia menjadi khalifah. Ucapannya semasa beliau menjadi khalifah, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata Muawiyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibnu 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Abu Bakar dan Umar juga begitu. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Berarti Muawiyah bin Abu Sufyan bila berbicara mengenangkan usianya yang satu usia dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan terdetik dalam hatinya barangkali tahun inilah tahun terakhir aku di dunia ini. Sebagaimana usia Sayyidina Umar, usia Sayyidina Abu Bakar, bahkan usia baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat pada usia 63 tahun. Maka dengan sebab itu jangan tertipu dengan usia kita, kerana kematian ia tetap akan sampai kepada kita. Kematian ia datang kepada kita dalam keadaan tanpa kita sangka-sangka. Sebab itu disebut salah satu perkara yang akan merentak, yang akan direntak daripada seseorang hamba tanpa sebarang alamat, tanpa sebarang tanda, tanpa sebarang peringatan, iaitu wayantahibu, iaitu malakul maut ruhah. Malaikat maut akan menyetap rohnya dalam keadaan secara tiba-tiba, dalam keadaan tanpa sebarang alamat dan petanda. Malaikat datang pada kita tanpa sebarang alamat, tanpa sebarang amaran.
tanpa minta izin pun daripada kita, maka ia datang mencabut roh kita. Ini malaikat maut yang sentiasa disebut-sebut tentang malaikat maut. Dia tidak ada malaikat maut yang bagi dulu amaran pada kita. Buat kita nak cabut nyawa esok ni 12.30 tengah hari, lepas makan nasi tengah hari. Jadi kita dah cek dah. Rezeki paling terakhir teh ais. Nasi lauk ayam goreng. Lepas pada tu kita dah cek dah, tak ada dah rezeki lain, tak ada petang, tak ada malam, tak ada tu tanda. Jadi kena nak beritahu siap-siap ni, expired date dah esok lah. Kalau beritahu siap-siap mudah, kita lansaikan segala hutang piutang kita, kita keluarkan duit dalam akaun tabung haji kita, duit daripada KWSP kita habis semua sekali. Jadi kita keluarkan buat bayar hutang, kita laburkan pada jalan ketaatan. Kita minta maaf pada setiap saudara mara kita, kawan kita yang pernah kita memutuskan tali persaudaraan. Pasal apa? Pasal esok dah nak mati. Kita sanggup berdamai dengan orang yang selama ni kita ucapkan 7 keturunan aku tak nak bercakap dengan kamu. Tapi bila dah tahu esok nak mati, bercakap balik Saya esok dah nak mati dah. Sebab tu jangan melampau dalam kita memutuskan persaudaraan. Jangan melampau sampai tidak bertunggu sapa lebih daripada 3 hari. Ini adalah larangan daripada Rasulullah supaya jangan kita berpaling muka bila bertemu. Jangan kita memutuskan tali persaudaraan, dan jangan kamu saling dengki dengan saudara kamu. Jadi maka dengan sebab itu kematian datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Rupanya itulah perjalanan terakhir kita. Rupanya balik daripada surah Ar-Rawdah ni juga adalah perjalanan terakhir kita, bawa kita meninggal. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Jadi maka sebab itu orang yang menjadikan kematian yang sentiasa berada pada kelompok matanya, dia melihat mungkin lepas ni aku mati, ataupun mungkin malam ni tidur terakhir, mungkin esok, ataupun mungkin seketika nanti adalah terakhir, sehingga dia membayangkan kalau kematian itu datang pada lalu apa amalan aku nak dipersembahkan. Tuan-tuan bayangkan kalau kematian datang kepada kita pada saat ketika jam 10.20 ketika nanti. Maka apakah kita rasa bahawa zikir kita cukup banyak untuk di hadapan Allah? Apakah kita rasakan bahawa istighfar kita cukup banyak untuk kita persembah di hadapan Allah? Apakah kita rasa bahawa sedekah kita sudah memadai? Apakah kita rasa bahawa setiap selawat yang kita lantunkan itu sudah memadai untuk memberatkan timbangan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan seperti inilah ia akan memberi ketakutan kepada jiwa kita. Ia akan memberikan kerusingan kepada kepala kita memikirkan bagaimana aku ni nak hadap dengan amal, nak hadap dengan hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat huru-hara, yang hanya ditemani dengan amal yang soleh. Kerana kita melihat kematian sekeliling kita begitu cepat berlalu, begitu cepat berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain, dalam kadang kita sendiri pun tak sangka. Aku cakap semalam, hari ni dah meninggal dah kawan kita, baru sembang semalam, baru je saya salam semalam dengan dia, hari ni dah tak ada dah. Kita rasa sangat terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah si mati itu sendiri, bukan kita. Kita dah rasa terkejut dah, tapi yang paling terkejut adalah si mati itu sendiri. Dia telah mengalami satu alam yang dia hanya dengar selama ni. Biasa dengar alam barzakh dalam pengajian dalam kuliah-kuliah. Hari ni aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Hari ni baru aku tahu betapa dahsyatnya, betapa pentingnya amal soleh, betapa tidak berharganya harta-harta yang tidak sempat aku belanjakan, betapa tidak berharganya kata-kata yang sia-sia yang aku ucapkan. Banyak aku bercakap aib orang, fitnah orang, ni satu benda yang membawa bala kepada aku setelah kematian aku. Jadi maka dengan sebab itu kematian orang yang terdahulu daripada kita diajar sebagai jadikan kafabil maut, cukuplah kematian itu sebagai al-mau'izah, sebagai peringatan kita. Sebagai peringatan kita pada saya baru-baru ni pun kebetulan balik kampung, jarang-jarang balik kampung, tiap-tiap bulan balik, tapi rasa nak ziarah mak saudara kita. Dia pun bunyi, dia kata nak lama tak ziarah, dah lama tak datang kata. Kita pun pergilah ziarah. Rupanya itulah kali terakhir ziarah dia pada Sabtu baru. Pergi cakap dengan dia, minta maaf. Jarang minta maaf, tapi hari tu rasa nak minta maaf. Saya kata mak dia minta maaf. Saya kata kalau ada buat silap, dia terus balas, dia kata mak dia pun minta maaf. Dan dia kata mana abang-abang kau tak datang lah, mau tak datang. Dia kata dah 2 tahun dah sebab Covid ni tak datang, marilah, dia kata jangan takut, ziarah lah, kata. Dia pun dari menakkan, kita pun telefon abang-abang kita datang, kata mak saudara nak jumpa, kata
Dia jumpa baru ni pun dia menangis. Dia minta maaf, dia kata, sehari sebelum meninggal dia pula pergi ziarah pula adik-adik dia. Seolah-olah dia tahu esok dia nak mati. Esok dia dah meninggal. Tengah anak-anak duduk sampah-sampah, mak tu duduk atas kursi, sedar-sedar jatuh dah. Ini kata terkejutnya kita dengan kematian, tapi yang paling terkejut dia sendiri. Dia sendiri yang menghadap satu alam yang dia tak pernah tengok sebelum ni, yang hanya berbekalkan amal yang soleh saja. Maka sebab itu kematian ayah kita, kematian mak kita, kematian saudara kita, sahabat kita, termasuklah kematian insan yang paling kita sayang, iaitu kewafatan Rasulullah SAW, menjadi peringatan kepada kita bahawa umur 60 tahun, kalaulah amal soleh kita masih lagi kurang, kejahatan kita masih lagi banyak, kata ulama, persiapkan kamu dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Umur 60 tahun sibuk dengan maksiat, umur 60 tahun sibuk dengan hobi lagi, sehingga tidak ada waktu untuk membudiah ketaatan pada Allah. Nak mengaji pun tak ada waktu. Pantang cuti, sibuk jalan sana sini, tak cuti pun jalan juga. Jadi tak ada masa pengajian, tak ada masa nak menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan. Maka dengan sebab itu persiapkan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana umur adalah usia yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tanya umur kita ni. Jadi maka umat Nabi ini hidupnya 60 tahun sekitar umurnya. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Ada orang 70 tahun masih lagi dipanjangkan usia, 80 tahun masih lagi dipanjangkan usia. Tetapi 60 tahun biasanya telah meninggal dunia. Jadi maka dengan sebab itu kata Muawiyah, aku melihat umur Rasulullah, umur sahabat-sahabat yang lain, mereka meninggal pada usia 63 tahun, dan sekarang ini, tahun ini aku telah berusia 63 tahun. Jadi maka sebab itu menjadi peringatan kepada diri aku sendiri. Jadi kemudian Aisyah melaporkan dalam hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa banu 63. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mana baginda berusia 63 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian Ibn Abbas berkata, tuwuffa. Lafaz daripada guru saya tuwuffa, bukan tuwuffi. Tuwuffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu 65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berusia 65 tahun. Jadi ini khilaf para alim ulama dalam mengirakan tentang berapa usia Rasulullah saat ketika mana baginda wafat. Ada pandangan yang kuat menyatakan baginda wafat pada usia 63 tahun. Jadi kalau ada pandangan kata 65 tahun, maka jangan berbelah pun ada pendapat yang buat perkiraan sedemikian. Maka jangan kita perbalahkan dengan bilangan tersebut. Tapi ada pun pendapat yang kuat 63 tahun. Daqfal bin Hanzalah melaporkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibn 65. Sesungguhnya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika baginda berusia 65 tahun. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tabil lil ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'di wala bi'jadil qatat wala bisabita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang terlalu tinggi dan bukan juga rendah, tidak putih pucat dan tidak sawo matang. Rambut baginda ikal dan tidak lurus kaku. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul semasa berusia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Allah mencabut nyawa baginda pada usia 60 tahun, dan ketika itu tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda. Cara pengiraan orang Arab,
iaitu dia menggenapkan sesuatu bilangan. Sebab tu disebut pada usia 60 tahun. Walaupun usia kita dah sebut tadi 63 tahun, tapi orang Arab dia buat kira-kira mudah, dia genapkan usia. Macam kita lah kalau cakap usia berapa, 60 tahun lah lebih kurang dia meninggal. Jadi menggenapkan. Sebab tu kalau kita tengok hadis 40, kita kira bukan 40, ada 40 lebih hadis. Tetapi begitulah para alim ulama menggenapkan pada bilangan-bilangan. Termasuklah hadis 40, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata tentang dia bukan 40 hadis, dia 40 lebih hadis. Tetapi kerana orang Arab ni dia mencukupkan bilangan-bilangan tersebut. Ini cara pengiraan. Dan disebut bagaimana saat ketika mana Rasulullah wafat, tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda Nabi SAW. Mana pada keseluruhan jasad Rasulullah tidak sampai ada 20 helai uban, hanya berbelasan uban sahaja. Berarti itu keadaan jasad Rasulullah ketika mana beliau wafat, menemui pencipta. Jadi itu di antara nak menggambarkan betapa rambut Rasulullah masih lagi dalam keadaan kehitaman walaupun usianya telah sampai mencecah 60 tahun lebih. Kita tak sampai 40 tahun dah penuh uban. Tapi ada orang macam tu lah. Jenis keturunan. Keturunan macam tu ada juga jenis awal usia muda dah ada uban dah. Jadi uban ni bagus juga supaya sedar diri. Kalau tak beruban tak sedar diri. Jadi maka bila duduk kadang-kadang umur 70 mana lagi kampung ni biru, kuning, hijau, insya-Allah. Ingat duduk Amerika mana duduk ulu. Duduk ulu je pun. Dia macam duduk kat Amerika pula. Umur 60 70 tahun duduk warna lagi. Yang lelaki lah pernah saya jumpa. Lelaki dah tua lah. Rambut warna lagi. Kalau warna hitam warna gelap tu, boleh tahan lagi di warna-warna terus. Punya ada orang tua tak sedar diri kata dalam hati lah. Jadi maka sebab tu uban ni sebagai alamat. Kurang-kurang kita segar nak buat maksiat. Jadi bila dah berubat, sebab tu di antara salah satu para alim ulama dia nak menyedarkan diri hakikat usia ni telah berlalu, mereka menggunakan tongkat. Tongkat walaupun usia baru 40 tahun dah pakai tongkat. Bukan kerana dia berhajat pada tongkat itu, tidak, tetapi kerana nak menyedarkan dia bahawa hakikat usianya semakin tua lah. Maka guna tongkat ni menyedarkan kita ni makin tua. Jadi begitulah di antara sebab tu kita tengok para alim ulama ni dia ada tongkat pada tangan. Macam kita lah ada tasbih bila dah tua ni. Maka kesan Tok Guru bila usia kita dah berusia, sepatutnya yang kena banyak kita di tangan kita adalah tasbih-tasbih, benda yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasbih ni duduk dengan kita selalu. Sebab jarang orang tengok tasbih ingat supermarket. Saya tengok tasbih ni ingat kat Aeon Mall lah. Dia ingat nak berzikir. Tengok tasbih ingat kat perempuan, ingat kat lelaki, tak ada. Dia tengok tasbih. Dia lain kalau tengok telefon, memang ingat dunia. Tengok telefon memang confirm ingat dunia. Ingat nak ambil gambar, ingat nak tengok gambar yang lama-lama. Walaupun dalam, dia kata Ustaz, dari tempoh saya ada Quran, betul, tapi berapa banyak Quran tengok? Dia telefon kan kita boleh tengok analisis kan, berapa aplikasi mana kita yang paling tengok. Top sekali Shopee. Kedua WhatsApp. Last sekali aplikasi Quran. Dia telefon ni dia boleh buat analisis. Cuba kita buka kat setting kita tu, tengok aplikasi mana yang paling banyak kita tengok. Jadi dia kata Ustaz, saya Quran paling banyak sekali tengok. Memang ada ahli syurga lah tu insya-Allah. Jadi nak katanya, jadi jadikan tasbih ni apa yang ada di tangan kita. Tasbih ni alat-alat yang mengingatkan kita untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dah banyak dah tasbih digital tu ada. Dulu sekali tekan ketak bunyi. Yang besar. Sekarang ni dah mudah dah ada digital. Ada macam-macam. Tapi saya walaupun bakal guru saya sendiri pun suka lebih guna biji tasbih lagi daripada tasbih digital. Sebab apa? Sebab rasa dia lain dengan tasbih digital. Ada orang selesa dengan digital, tak apa digital. Tapi nak kata setiap
kali kita ada tasbih di tangan, kita akan ingat nak berzikir kepada Allah, niat nak beristighfar, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi maka usia ni sebagai benda yang ada di alat tangan, termasuklah uban-uban yang ada pada jasad kita ni, peringatan daripada Allah. Alamat-alamat Allah Ta'ala datangkan uban sebagai alamat kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tua adalah satu alamat kita balik pada Allah. Kalau tak buat tanda-tanda ni, susah kita, mati mengejut. Mati mengejut, muda mati, tak buat tua. Muda je mati, 30 tahun mati, 30 tahun je hidup, 80 tahun pun usia 30 tahun mati. Allah Ta'ala buat umur ni sama, tak tua-tua. Allah boleh buat. Kun fayakun, kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Tapi sebab Allah Ta'ala tetap buat tua, datangkan uban, jadikan kita sakit, lutut sihat jadi sakit lutut. Jadi maka semua ini adalah tanda bahawa sekejap nanti kamu akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda. Sebagaimana Allah Ta'ala datangkan dunia, kalau nak mati pun ada tanda dia. Ada tanda kiamat. Di dunia kalau nak mati, Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda dunia nak mati. Anak derhaka semakin banyak, nak buat baik rasa susah, nak buat jahat rasa mudah, nak riba merata-rata. Banyak bencana alam yang semakin dahsyat. Bencana alam semakin dahsyat. Tengok tempat kita sudah tak pernah ada ribut taufan, ada ribut taufan. Tak pernah ada putih beliung, ada putih beliung. Jadi benda-benda ni sebagai alamat bahawa dunia ni sudah tua. Dunia sudah sangat hampir kepada penuh dengan fitnah. Maka beruntung orang yang mempersiapkan amal-amal soleh yang begitu banyak, yang mulazamah kehidupannya dengan para alim ulama. Begitu juga Allah Ta'ala buat setiap benda yang nak mati mesti ada tanda. Lampu ni nak mati ada tanda dia. Mula-mula malam, kemudian berkelip-kelip, kemudian mati. Sebagai tanda-tandanya. Begitu juga dengan kereta yang kita naik, Allah Ta'ala datangkan tanda juga yang disebut sebagai alamat. Jadi alamat ni penting dalam hidup kita, supaya kita tahu, berwaspada, beringat-ingat. Macam kereta yang kita naik, sebelum dia mati, jarum minyak tu turun dulu. Itu tanda pertama. Kita buat tak reti juga, dia menyala pula warna oranye. Buat tak reti juga, orang Terengganu kata bobok, orang Terengganu kata. Sedut, tersedut apa? Tak reti juga. Tersedut. Seput. Bobok dah mudah. Orang Terengganu kata bobok, orang Terengganu kata. Jadi kita buat tak reti, mampulah kereta tu. Jadi tanda itu sebagai peringatan bila dah jarum minyak tu dah mula menyala, tu isilah minyak. Maka begitulah Allah Ta'ala datangkan tanda pada diri kita. Bila kita makin tua, dihadirkan uban-uban supaya teringat, ini tanda kamu nak mati dah. Bahawa sekejap saja nanti kamu akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila tanda itulah yang akan menyebabkan kita rasa nak memperbanyakkan amal-amal ubudiyah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempersiapkan, iaitu sebaik-baik bekalan untuk kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian dibawa pula kisah saat ketika mana Rasulullah SAW di penghujung kewafatan baginda. Anas bin Malik berkata, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafas sitarah yawm athnain fanazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafin wan nasu khalfa Abi Bakrin fakada nasu ay yattaribu fa asyara ila an-nas an ithbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqa as-sijfa wa tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yawm. Kali terakhir, kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda menyingkap kain tabir pada rumah baginda. Jadi rumah Rasulullah ni ada satu kain tabir, maka Rasulullah menyelak kain tersebut pada hari Isnin. Aku memandang wajah baginda seperti lembaran mushaf, iaitu indah, bersih, bercahaya cerah. Pada waktu itu orang ramai sedang mendirikan salat, iaitu salat subuh. Berimamkan Abu Bakar. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka pintunya, mereka hampir bergerak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak dari tempat mereka. Dalam keadaan Abu Bakar tetap mengimami mereka, menjadi imam.
Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan kain tabir. Baginda wafat pada penghujung hari tersebut. Itulah kali terakhir kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat. Macam kita lah, bila kali terakhir kita lihat kalau ayah kita dah meninggal, itulah betapa sayunya, itu adalah pandangan terakhir. Kalau aku tahu itu pandangan terakhir, saya aku akan pergi kucuk dia, minta maaf, minta ampun, belai dia. Begitulah saat kita membayarkan mak kita sebelum dia meninggal macam mana. Kalau kesedihan kita sebegitu, maka bagaimana kesedihan para sahabat melihat sayunya wajah Rasulullah, wajah yang indah, orang yang banyak berkorban untuk kami, berdarah, mengalir darah, berperang dengan kami, nak berlapar perut. Kita dah bicarakan tentang kesusahan Rasulullah pada sebelum ini, menggambarkan betapa Rasulullah sayang kepada umatnya, ada kasih kepada umatnya, sehingga memakan makanan yang tidak sepatutnya dimakan oleh manusia. Kita dah sebut sebelum ini bagaimana kesusahan Rasulullah dipulaukan oleh penduduk masyarakat, dihedik, dikata, diugut, bunuh. Apa orang tak kata pada Nabi? Gila orang kata pada Nabi. Ahli sihir pun orang kata pada Rasulullah. Tetap bayangkan kalau itu kata-kata yang diperkatakan kepada ayah dan mak itu. Jadi maka begitu sayang Rasulullah pada umatnya, apa orang nak kata-kata, yang penting aku nak selamat umatku daripada azab neraka Allah, supaya mereka ini hidup di atas jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insan yang sangat mulia, insan yang kami tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu, tak pernah mengadu domba, pantang tengok orang susah dibantunya. Maka dengan sebab itu insan yang mulia ini, itulah sayu kali terakhir kami melihatnya, wajahnya yang indah. Maka rupanya di penghujung hari tersebut adalah hari terakhir beliau meninggalkan kami, baginda meninggalkan kami. Begitu sedih para sahabat. Maka nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dicabut pada waktu Duha pada hari Isnin. Ada banyak pendapat yang menyatakan tentang bila saat waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Bahkan namun khabar wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dipercayai secara sepakat oleh kaum muslim, iaitu di penghujung hari tersebut. Cuma orang sepakatlah hujung hari tersebut sebelum tamatnya hari Isnin, confirm dah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Aisyah berkata, kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bi tasdin liyabula fihi thumma bala famata. Aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Atau Aisyah berkata ke pangkuanku. Maknanya Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memangku suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda meminta diambilkan bekas untuk membuang air kecil. Lalu kemudian baginda membuang air kecil, dan selepas itu baginda pun wafat. Allah. Ini Sayyidatina Aisyah yang bersama dengan saat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqulu Allahumma a'inni ala munkarat aw qala ala sakaratil maut. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah lagi, semasa baginda bersiap menghadapi kematian, di sisi baginda ada bekas berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu dan mengusap wajah baginda dengan air sambil berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi dahsyatnya sengsara kematian ataupun dahsyatnya derita kematian. Begitulah saat betapa sayangnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata lagi, la aghbitu ahadan bihaudi mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak cemburu melihat seseorang menghadapi kematian dengan selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah berkata lagi, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakr sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabata Allahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu
ayudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashihi. Kata Sayyidatina Aisyah lagi, semasa nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, para sahabat berselisih pendapat mengenai pembumian baginda. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih aku ingat, iaitu baginda berkata, Allah tidak mencabut nyawa seseorang nabi kecuali di tempat yang baginda suka sebagai tempat dikuburkan. Oleh itu kuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di tempat letaknya alas tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian para sahabat ni berbeza pendapat di mana tempat untuk mengemudi, iaitu untuk kebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Abu Bakar, aku teringat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan waktu baginda hayat baginda, iaitu kalau baginda wafat di situ, maka disitulah tempat dikuburkan, iaitu dikuburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di tempat yang kita ziarah pada hari inilah, iaitu di Madinatul Munawwarah, di bawah kubah yang berwarna hijau. Itulah tersematnya jasad baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu kita pergi ziarah Rasulullah saat ketika mana baginda telah wafat, seumpama kita menziarahinya saat ketika mana baginda telah hayat, masih lagi hidup. Ini kelebihan orang yang sempat ziarah baginda. Sebab tu kita tanamkan anak kita kalau berkemampuan nak pergi ziarah Rasulullah sebelum kita mati. Kalau boleh nak ziarah lagi, kerana di situ tersemaknya jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling disayangi oleh setiap manusia, makhluk seluruhnya menyayangi dan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan Aisyah melaporkan anna Abu Bakr qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata, iaitu kata Abu Bakar mencium, Ibnu Abbas dan Aisyah melaporkan Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di dahi Rasulullah selepas baginda wafat. Jadi setelah kewafatan baginda, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang sangat hampir dengan Rasulullah, yang sangat mengetahui bila yang hampir-hampir saat kematian Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bila nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah bersama dengan baginda. Ini Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah saat susah bersama dengan Abu Bakar, pernah bersedih bersama dengan Abu Bakar. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar berpegang sekali dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu apabila turunnya satu ayat dalam suratul Maidah, kalau tak silap pada ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bila Allah Ta'ala telah menyatakan, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Mana Allah Ta'ala telah sempurnakan agama, dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Sebagai saat itu menangis Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang lain bergembira dengan saat itu. Sebab apa bergembira? Kerana sekarang ini Islam telah sempurna. Islam telah sempurna. Tapi tiba-tiba yang menangis adalah Abu Bakar. Sahabat tanya, wahai Abu Bakar, orang lain gembira seronok, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih? Kata Sayyidina Abu Bakar, bila turun ayat ini aku teringat bahawa telah sempurna tugas kerasulan Nabi. Berarti telah berakhir, iaitu tugasnya sebagai Nabi di atas muka bumi ini. Maka berarti telah sampai penghujung kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini dekat hati, dia rasa Nabi ni tak lama dah. Bila Nabi, bila tugas kenabian dah selesai, dah cukup, dah sempurna syariat Nabi, syariat yang paling sempurna iaitu syariat Nabi kita, maka kata Abu Bakar berarti telah selesai. Maka petanda itu juga usia dan kewafatan Rasulullah telah hampir. Maka sahabat semua pergi bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, betulkah apa yang disebut oleh Abu Bakar ini? Rasulullah mengiyakan apa yang disebut, menyebabkan sahabat pun turut ramai bersedih dengan perkara tersebut. Jadi nak menunjukkan kepada kita, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang wafat. Bila Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar mencium jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ciuman kali terakhir. Lalu Aisyah melaporkan, anna Abu Bakr dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih
fawada'a famahu baina 'ainayhi wa wada'a yadayhi 'ala sa'idayhi wa qala wa nabiyahu wa safiyahu wa khalilahu. Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda wafat. Lalu Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara kedua-dua kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengucuk pada dahi ini, kedua-dua kening ini, dan meletakkan kedua-dua tangannya di lengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berbisik dengan tenang, "Aduhai nabinya, aduhai makhluk pilihannya, aduhai kekasihnya." Jadi maknanya meletakkan, yaitu sambil membisikkan, yaitu dalam keadaan sayu dan sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anas bin Malik berkata lagi, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kullu shay'in, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'in, wa ma nafadna aydiyana min at-turab wa inna lafi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankabna qulubana. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, seluruh kota itu menjadi terang. Namun pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh kota itu menjadi suram, dan kami belum lagi membersihkan tangan kami daripada debu-debu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami sedang menguburkan baginda sehingga kami mengingkari dan tidak mengenali, yaitu hati kami betapa pilunya hati sahabat nak menunjukkan bila Rasulullah meninggal dunia terpaksa berpisah dengan sumber cahaya kehidupan, orang yang paling mereka kasih, orang yang paling mereka sayang. Ketika mana pengubumian, mereka terpaksa melawan kata hati untuk rela semasa menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilu hati sahabat ni nak berpisah dengan jasad mulia Rasulullah. Jadi mana lepas tanah tak jumpa dah. Jadi itulah terakhir berpisah dengan jasad yang mulia. Orang yang menerangkan tentang kenal Allah Ta'ala daripada jahil, hidup dengan akhlak jahiliah, terang tahu cara nak beribadah, nak selamatkan diri, nak datangkan ketenangan dalam diri, hidup dengan keserabutan. Rasulullah ajar satu persatu dengan zikirnya, dengan apanya, dengan istighfarnya dan sebagainya. Ini semua diajar oleh Rasulullah. Jasa Rasulullah itu jauh lebih besar daripada jasa mak dan ayah kita. Jauh lebih besar daripada guru kita. Ini jasa Rasulullah. Sehingga inilah warisnya jasa Rasulullah ini diwarisi oleh para alim ulama. Sebab itu tanda kita di akhir zaman ini, kecintaan kita pada orang soleh adalah sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita kasih pada orang yang soleh, guru yang mengajarkan kita agama. Kita beradab dan berakhlak dengan mereka ini sebagai tanda kita ini kecintaan kita tidak lain kecintaan kita kepada Nabi SAW. Lepas tu suruh anak-anak kita khidmat dengan guru, beradab dengan guru. Kita sekarang nak minta anak kita khidmat dengan Rasulullah memang tak dapat. Jadi mereka ni orang-orang alim yang ada, maka berkhidmatlah, suruhlah anak-anak kita ni berkhidmat, ataupun kita sendiri boleh berkhidmat semampu yang mungkin. Ada kena guru kita, boleh tolong masak, boleh tolong beri barang mentah, boleh buat apa sekali, ikutlah sekadar kemampuan kita, boleh menolong, menggembirakan hati guru kita. Kerana tok-tok guru ni begitulah hidup mereka. Ada yang susah betul. Mereka tidak mengemis daripada anak murid, walaupun mereka tahu anak murid sayang pada mereka, tapi tak guna kesempatan, tak ambil kesempatan atas kasih sayang anak murid nak dapatkan harta kekayaan. Jadi kita sebagai anak murid ini, kita yang kena khidmat untuk dia. Walaupun dia tak minta, kita bagi. Walaupun dia tak minta duit dari kita, kita bagi duit sapu untuk anak-anak dia, memuliakan anak-anak tok-tok guru kita, memuliakan keluarga mereka sebagai tanda kasihnya kita kepada Nabi SAW. Jadi sahabat ni, saat berakhirnya kewafatan Rasulullah ni, hati mereka cukup pilu, mengenangkan pengebuan, mengenangkan bahawa mereka akan berpisah dengan sumber cahaya kehidupan. Karena waktu Rasulullah datang ke bumi Madinah yang suram, terang benderang cahaya. Tetapi bila saat Rasulullah wafat, tidak ada hati, itulah hari itu adalah hari yang paling gelap, hari yang paling suram. Bukan kerana gelap suasana cahaya, tidak, tetapi kerana kesedihan,
yang melampau di dalam diri sahabat terpaksa berpisah dengan jasad mulia Nabi SAW. Lalu kemudian disebut lagi hadis yang terakhir pada pagi ini, hadis yang ke-377. Lalu Aisyah berkata, tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Jadi maka dengan sebab itu, ini di antara yang kita sebut pada iaitu yang kita boleh simpulkan bahawa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap mati, tetapi ajaran baginda tidak pernah akan mati. Jadi tanda kita hari ini sayang kita pada Rasulullah, nak dekat dengan Nabi, nak dekat kita dengan Rasulullah, tidak ada lain, banyakkan selawat. Selawat boleh mendekatkan kita dengan Nabi SAW. Ini hebat selawat. Siapa rasa nak paling dekat dengan Rasulullah, dia kena banyak selawat. Orang banyak selawat, dialah yang paling hampir dengan Nabi. Siapa yang tak selawat, dia jauh dengan Rasulullah. Ini selawat banyak-banyak. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kalau aku peruntukkan seluruh waktu hidupku, sehari, siang, malam ni, untuk aku peruntukkan berselawat dengan kamu, boleh ke? Nabi kata, saya Allah ampunkan dosa kamu. Hebat orang selawat. Dengan selawat boleh dapat keampunan di sisi Allah. Jadi kita hari ini, jasad kita jauh dengan Rasulullah mungkin, tetapi hati kita dekat dengan Nabi melalui asbab kita perbanyakkan selawat, dengan memperbanyakkan selawat pada setiap waktu. Jadi maka jangan pernah tinggalkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga atas dunia ni kita dapat jumpa. Ya Allah, mimpikan aku jumpa dengan Rasulullah. Mimpikanlah kami jumpa dengan Rasulullah sebelum kami mati. Dan kalau boleh pun di akhirat kelak, maka himpunkan kami bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu insya-Allah kita berhenti pada hadis yang ke-377. Insya-Allah bulan depan kita akan masuk pada hadis yang ke-378 insya-Allah. Jadi kita pun dah sampai pada penghujung ni. Ada sikit lagi. Mungkin raya kok. Kalau sempat raya, kita khatam raya sekali dengan kuih raya sekali. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang tu saya minta maaf. Kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi sebelum tu siapa-siapa yang nak buat wakaf untuk Al-Quran di Sudan, jadi kita buka peluang lah. Jadi peluang ni kita buka setahun sekali je. Saya buat kerjasama dengan sahabat saya di Sudan ni setahun sekali je. Jadi sebelum 15 Februari saya kena hantar duit pada diorang, sebab kita tak buat Quran dari sini, kita suruh diorang beli daripada sana dengan kilang direct. Cuma sekarang ni masalah sikit, kilang ni dah naikkan harga RM2. Setiap satu naskah tu RM2 naik harga. Jadi kesian. Kita hantar 2 bantuan pada wilayah Sudan ni, di tempat orang Islam banyak ni, di satu tempat di perkampungan ni, diorang ni ada kemah-kemah yang dijadikan sebagai pusat tahfiz. Kerana mereka ni taif. Ada yang guna binaan-binaan, guna tanah-tanah liat pun ada, tapi biasanya ada yang guna kemah. Jadi biasa kita hantar 2, satu Quran, yang kedua tikar. Tikar pun kita hantar juga. Cuma saya ni sahabat minta cari Quran 2,000 naskah. Ni kali ke siri ke-7 kita buat. Dah lebih 10,000 naskah kita hantar, dan memang Quran tak pernah cukup kat sana. Memang Quran ni tak pernah cukup kat sana. Jadi kita punya orang beritahu RM30, siap dengan kos segala pengurusan dia supaya sampai kat sana RM30 lah. Dia orang letak harganya RM30. Jadi sebab tu kita buka ni. Sekarang ni dah terkumpul 730 naskah. Jadi kurang ada 1,200 lebih naskah lagi lah yang sekarang ni kita tengah nak cukup kumpulkan. Jadi moga-moga setiap bacaan Quran anak-anak kat sana tu mengalir pahala-pahala kepada kita insya-Allah. Itulah kita harapkan. Ada tanya Ustaz, masa tak buat kat Malaysia? Kalau kat Malaysia ni tuan-tuan beritahu kat mana tak cukup Quran. Beritahu. Sebab kat tapi saya tu berlambak NGO dah hantar Quran. Hantar. Kita dah beritahu dah penuh dah. Dia kata tak tahu nak hantar mana ni. Asal tahfiz lain pun dah penuh juga. Lagi kita terpaksa terima juga. Orang banjir bawah ni pun kita bagi. Kalau ada penduduk kampung di Lipis bawah ni pun nak kita bagi je. Jadi tempat kita ni memang ramai. Lepas tu kita buat kerjasama untuk Quran ni. Kalau orang tanya saya pun, saya kata baik bagi kat sana lah. Dia orang lagi memerlukan Quran. Dia orang lagi memerlukan Al-Quran untuk mereka hafal Quran tu saja. Jadi
Setakat itulah qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Mina wa minkum taqabbal ya karim.